Assalamualaikum, salam sejahtera pada murid-murid tahun 3 bersama dengan Cikgu Mona. Pada minggu ini kita masih lagi dalam tajuk tolak, tetapi tolak lagi. Okey, bagi tujuan ini murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 43, 44, 45, 46 dan 47. Kita akan teruskan dengan contoh-contoh soalan. Okey, untuk contoh soalan yang pertama, 1245 tolak dengan 7. Okey, nombor 4 digit tolak nombor 1 digit. Ini adalah ayat matematik. Okey, sekarang kita akan selesaikan dalam bentuk lazim, murid-murid. Okey, jangan risau, kita buat sama-sama. Tolak 7 di tempat sa kan. Jadi di bawah nilai tempat sa. Okey, kita lihat bersama-sama di sini. 5 tolak 7 tidak cukup sebab 5 lebih kecil daripada nombor 7. Jadi kita pinjam dari nilai tempat 10. Daripada 4 lah kita pinjam 1, ini tinggal 3. Jadi ini jadi 15. Sebab ini kita pinjam 1 tadi 10. Tambah dengan 5 jadi 15 tolak dengan 7. 15 tolak 7 kita dapat 8. Betul. 3 tolak kosong ataupun 3 tidak ada apa-apa di bawah, kita kira sebagai sifar lah ataupun kosong. Jadi kita dapat jawapannya 1238. Kita tulis di sini 1238. Boleh murid-murid? Okey, bagi contoh soalan yang kedua pula, 1283 tolak 790. Okey, murid-murid, kita tengok bersama-sama. Nombor 4 digit tolak nombor 3 digit. Okey, kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey. 0 di bawah nilai tempat sa, 9 di bawah nilai tempat 10 dan 7 di bawah nilai tempat ratus. Okey, bagus. Kita selesaikan bersama-sama di sini. 3 tolak 0 sama dengan 3. Bagus murid-murid. Okey, sekarang 8 tolak 9. Boleh ke murid-murid? Tidak boleh kan? Sebab 8 lebih kecil daripada 9. Jadi kita kena pinjam dari nilai tempat apa ni murid-murid? Ratus. Kita pinjam 1 di sini. Jadi apa yang berlaku di sini murid-murid? Bila pinjam 1 tinggal 1, yang ini menjadi 18. Okey. 18 tolak 9 sama dengan 9. 1 tolak 7 tak cukup juga kan murid-murid? Kita pinjam dari nilai tempat di sebelah. Ini tinggal kosong dan ini menjadi 11. Okey, bagus. 11 tolak 7 sama dengan 4. Okay, apabila kita dapat mencongak dengan pantas, apabila kita banyak membuat latih tubi, kita akan dapat mencongak dengan lebih pantas. Jadi tak perlu kira satu persatu. Jadi murid-murid kena rajin membuat latih tubi yang ringkas. Okey, melibatkan nombor 1 digit dengan 1 digit ataupun 2 digit kan, macam tu jika ada masa. Okey, lebihkan membuat latih tubi. Jadi kita dapat jawapan di sini 493. Okey murid-murid, ini untuk contoh soalan yang kedua. Okey, kita lihat bersama-sama. Okey, bagi contoh soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga murid-murid. Okey, 8,000 tolak 1,203. Okey. Di sini nombor 4 digit tolak nombor 4 digit juga. Okey, kita selesaikan dalam bentuk lazim di sini. Kita tulis, kalau 4 digit dengan 4 digit tak mengelirukan sangat untuk tulis dalam bentuk lazim kan. Okey, tapi tetap juga cikgu tulis dari sa supaya murid-murid lebih mudah faham. Puluh, ratus, kemudian ribu. Okey. Kita selesaikan bersama-sama. Okey, 0 tolak 3 tidak cukup. Kita nak pinjam dari sebelah pun tetap kosong. Nak pinjam dari sebelah pun kosong. Jadi yang ada di sini nilai tempat ribu sahaja kan. Jadi kita pinjam 1 dari sini. Jadi tinggal 7. Okey. Dan sini menjadi 10. Betul murid-murid?
Kemudian yang sebelah ni pula nilai tempat 10, pinjam dari nilai tempat ratus 1. Jadi nilai tempat ratus tinggal 9 dan nilai tempat 10 menjadi 10. Dan akhir sekali nilai tempat sah meminjam dari nilai tempat 10 1, yang ini pun tinggal 9 dan kemudian ini menjadi 10. Sekarang kita sudah boleh selesaikan dari belakang. Okey, ini ayat matematik tadi dan ini adalah bentuk lazim. Okey, 10 tolak 3. Okey, 7. 9 tolak 0, 9, senang saja. 9 tolak 2 sama dengan 7. 7 tolak 1 sama dengan 6. Jadi jawapan di sini adalah 6,797. Okey, cikgu ulang semula. Oleh kerana nilai tempat sah tidak boleh pinjam dari nilai tempat 10, nilai tempat 10 pun tidak dapat pinjam dari nilai tempat ratus, sebab semuanya kosong. Jadi kita pinjam dari nilai tempat ribu. Okey, ini menjadi 7, pinjam di sini menjadi 10. Sebelah tu pinjam lagi 1 dari sebelah tu tadi, jadi tinggal 9. Sebelah ni pinjam lagi 1, ini pun tinggal 9 dan ini menjadi 10 sebab tak ada lagi di belakang kan. Jadi 10 tolak 3 sama dengan 7, 9 tolak 0 sama dengan 9, 9 tolak 2 sama dengan 7, 7 tolak 1 sama dengan 6. Sangat penting untuk kita mengikut nilai tempat apabila menjawab. Okey, nilai tempat. Pastikan selari, sebaris, okey. Pastikan selari lah, okey, supaya kita tidak keliru di sini mengikut nilai tempat. Okey murid-murid, untuk contoh soalan yang ketiga. Bagi contoh soalan yang keempat pula. Okey, masih lagi nombor 4 digit, 4,910 tolak 1,362. Okey, iaitu nombor 4 digit dengan nombor 4 digit di sini. Okey, kita selesaikan dalam bentuk lazim. 4,910 tak berapa susah untuk kita menulis dalam bentuk lazim sebab sama-sama ada 4 digit, tapi tetap kita mulakan dari sa, puluh, ratus dan ribu. Okey, kita selesaikan sama-sama di sini. Okey, 0 tolak 2. 0 lebih kecil daripada 2, jadi tidak cukup di sini kan. Jadi kita pinjam dari nilai tempat 10. Kita pinjam 1, tinggallah sifar di sini. Dan ini menjadi 10 kan. Okey, kita selesaikan dulu. 10 tolak 2 sama dengan 8. Sangat penting untuk kita mencongak dengan pantas dan tepat. Okey, sekarang 0 tolak 6 tidak boleh, tidak cukup. Jadi kita pinjam dari sebelah nilai tempat ratus. Kita pinjam 1, tinggallah 8. Cikgu padam semula, mungkin tidak berapa jelas. Okey, 8 dan ini menjadi 10. Okey, 10 tolak 6 sama dengan 4. Okey, boleh murid-murid? Sekarang 8 tolak 3. Okey, boleh kan? Sama dengan berapa murid-murid? Ya, betul, 5. Kemudian 4 tolak 1 sama dengan 3. Kita dapat jawapan akhirnya 3,548 murid-murid. Boleh ke murid-murid? 3,548. Okey. Bagi contoh soalan yang kelima. Okey, 2,400 tolak satu nombor di sini. Okey, kena panjang sikitlah kotaknya murid-murid. Satu nombor sama dengan 1,970. Dia sudah bagi jawapan dengan nombor di hadapan. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Jadi kita tukarkan nombor ini kepada nombor yang lebih kecil seperti yang cikgu ajar dalam tajuk tambah hari tu. Okey, kita tukarkan kepada nombor lebih kecil. 5 tolak berapa sama dengan 3. Okey, macam mana kita nak dapat jawapan di dalam kotak tu murid-murid? 5 tolak berapa sama dengan 3. Okey. Ya, betul. Jawapannya 2. Macam mana kita dapat murid-murid? 5 tolak 3. Kita akan dapat jawapan di dalam kotak ini 2. Betul? Jadi sekarang kita tukarkan nombor yang di atas tu, nombor yang lebih besar tadi, soalan tadi dalam bentuk lazim mengikut contoh ini. 5 di atas, maksudnya yang di depan di atas. 2,400. Okey. Di sini tolak mana? Tolak nombor yang di belakang sekali, iaitu 3 tadi kan. Jadi kita tolak 1,970 sa di tempat sa, 10 di tempat 10,
ratus di tempat ratus, ribu di tempat ribu. Jadi apabila kita dapat jawapan di bawah, itulah jawapan di dalam kotak tadi. Okey, kita selesaikan di sini. Kosong tolak kosong sama dengan kosong. Kosong tolak 7 tidak cukup. Jadi pinjam dari sebelah tinggal 3. Kita pinjam 1 saja kan. Yang ini menjadi 10. 10 tolak 7 sama dengan 3. 3 tolak 9 pun tidak cukup sebab 3 lebih kecil. Jadi pinjam dari sebelah. Yang ini tinggal 1. Yang ini pinjam 1 tadi kan. 13 tolak 9 sama dengan 4. Yang ini 1 tolak 1, kosong. Kalau nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Jadi jawapannya di dalam kotak ini adalah 430. Okey, 430. Kita nak tengok sama ada jawapan kita tadi 430 tu betul ataupun tidak. Okey, kita cuba selesaikan di sini. Selesai ikut urutan nombor tu lah. 2400 tolak 430, sa di bawah sa, puluh di bawah puluh, ratus di bawah ratus. Okey, kita selesaikan. Kosong tolak kosong, kosong. Kosong tolak 3 tidak cukup, pinjam dari sebelah. Yang ini menjadi 3, yang ini menjadi 10. 10 tolak 3 sama dengan 7. 3 tolak 4 tidak cukup, pinjam lagi dari sebelah tinggal 1. Yang ini 13. 13 tolak 4 sama dengan 9. 1. Okey, jawapannya sama dengan jawapan di belakang kan. Di belakang sini kan, maksudnya jawapan kita tadi adalah betul. 430 tu adalah betul. Ini cikgu tunjukkan untuk menyimak murid-murid, bukan untuk mengelirukan. Okey, macam cikgu katakan tadi, 2400 tolak satu nombor, jawapannya 1970. Kita tukarkan kepada nombor yang lebih kecil supaya kita dapat cari macam mana nak cari jawapan dalam kotak. Jadi kita tukar kepada nombor lebih kecil. 5 tolak satu nombor sama dengan 3. Jadi kita dapat 2. Macam mana dapat 2? 5 tolak 3 sama dengan 2. Jadi kita tukarkan soalan tadi dalam bentuk macam ni juga, nombor kecil tadi. Jadi 2400 tolak nombor di belakang akan dapat nombor di dalam kotak. Jawapannya adalah 430. Okey, bagi contoh soalan yang terakhir, soalan yang ke-6. Okey, satu nombor di sini tolak 891 sama dengan 1305. Okey, di sini dia sudah bagi nombor di tengah-tengah, nombor yang ditolak. Kemudian di belakang dia telah bagi jawapan. Jadi kita kena cari nombor apa di hadapan. Biasanya nombor di hadapan adalah nombor yang lebih besar daripada kedua-dua nombor di belakang. Okey, murid-murid. Kalau tolak memang di hadapan kena nombor yang lebih besar murid-murid Okey. Kita tukarkan kepada nombor yang lebih kecil. Okey, kotak. Apakah nombor ditolak dengan 3? Kita akan dapat jawapannya 2. Okey, apakah nombor yang ditolak dengan 3? Kita akan dapat jawapannya 2. Berapa murid-murid? Sudah tentu 5, betul? Okey, kita cuba di sini. Macam mana kita dapat 5 tadi? Okey, iaitu 2 tambah dengan 3. Kita dapat 5, betul? 2 tambah 3, nombor di belakang tambah nombor di tengah akan dapat nombor di hadapan. 5 lebih besar daripada nombor 3, 5 lebih besar daripada nombor 2. Seperti cikgu katakan tadi, nombor di hadapan ni adalah nombor yang lebih besar daripada nombor kedua dan jawapan. Okey, sekarang kita tukarkan contoh ini, nombor yang lebih kecil tadi, kepada soalan di atas, iaitu jawapan tambah dengan nombor di tengah-tengah. Seperti ini tadi kan, jawapan tambah nombor di tengah-tengah dapat 5. Okey, ataupun nombor di tengah-tengah tambah dengan jawapan. Okey, mana-mana sajalah murid-murid Okey, kita tukarkan kepada nombor tadi 1305 tambah 891 sa 10 Okey. Sekarang kita tambah murid-murid. 5 tambah 1 sama dengan 6. 0 tambah 9 sama dengan 9. 3 tambah 8 sama dengan 11. 1 di sini. Kemudian kita dapat 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawapan di sini maksudnya 2196. Okey.
2196. Okey, untuk membuktikan jawapan kita ini adalah betul, kita selesaikan dulu 2196 tu tolak dengan 891. Dapat ke tidak jawapan di belakang? Okey, cuba kita buat 2000, kita guna warna lain lah. Okey, 2100 ini untuk menyemak tadi kan. Okey, tolak 891, 1 di tempat sah, 10 dan kemudian ratus. Tapi yang ini tolak kan? Tolak. Okey, kita nak tengok jawapan kita betul ke tidak. 6 tolak 1 sama dengan 5. 9 tolak 9 sama dengan 0. 1 tolak 8. Tidak cukup kan? Jadi kita pinjam 1 di sini, tinggal 1 dan ini menjadi 11. Okey, jadi 11 tolak 8 sama dengan 3. 1 tolak 0 ataupun tidak ada apa-apa sama dengan 1. Jadi jawapan ini sama dengan jawapan di belakang. Maksudnya jawapan kita adalah betul. Murid-murid, jangan keliru murid-murid. Sebab cara ini juga kita gunakan di dalam tajuk tambah. Tukarkan kepada nombor yang lebih kecil dahulu, supaya kita memahami cara menyelesaikan soalan ini tadi. Macam mana nak cari nombor yang di hadapan. Kalau untuk tolak, nombor yang di hadapan sekali sudah semestinya nombor yang lebih besar daripada kedua-dua nombor di belakang. Itu salah satu kaedah untuk cepat mengingat tu murid-murid ataupun memahami tu. Kita kena tengok sendiri dulu. Macam ini tadi, 5 lebih besar daripada kedua-dua nombor. 2196 lebih besar daripada 891 dan 1305. Okey. Harap-harap murid-murid lebih memahami dengan ke-6 contoh yang cikgu bagikan tadi. Pada minggu lepas kita juga belajar tajuk tolak, tetapi pada minggu ini kita belajar lebih mendalam lagi tajuk tolak, iaitu tolak lagi, di mana melibatkan nombor 4 digit dengan nombor 1 digit, nombor 4 digit dengan 3 digit, 4 digit dengan 4 digit dan seterusnya. Kedua-dua soalan 5 dan 6 tadi. Jadi murid-murid boleh ulang-ulang balik video yang cikgu hantar ini supaya murid-murid boleh menyelesaikan latihan dalam buku aktiviti nanti dan akan mendapat jawapan yang tepat, dan pastikan tulisan murid-murid lebih kemas. Cikgu rasa sekian saja untuk minggu ini. Sekian, terima kasih.